Kisah yang mendebarkan hati mengenai diagnosa kedua. Kisah yang kini menjadi perhatian dunia adalah mengenai reaksi luar biasa seorang doktor Malaysia terhadap seorang wanita Australia yang menghidap kanser, yang didedahkan melalui sebuah program televisyen. Kisah ini bermula apabila seorang wanita yang didiagnosis hanya mempunyai baki 6 bulan untuk hidup, mengembara ke Malaysia untuk mencipta kenangan terakhir, tetapi secara tiba-tiba keadaannya merosot dan dia dikejarkan ke hospital. Disitulah seorang doktor Malaysia mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dipercayai. Apakah kata-kata itu? Mari kita ikuti bersama. Ibu saya telah berubah sejak pulang dari Malaysia. Ini adalah mesej yang dimuat naik oleh Sarah Flaw dengan perasaan yang melimpah ruah di media sosial. Pos tersebut bertajuk, Hadiah terakhir yang saya berikan kepada ibu yang didiagnosis hanya tinggal 6 bulan dan kandungannya tersebar dengan pantas di seluruh Australia. Pos ini menarik perhatian seorang wartawan dan menjadi titik permulaan kepada peristiwa yang akan menggemparkan dunia. Apa sebenarnya yang berlaku? Saya tidak boleh melepaskan kisah ini, kata Jessica Clark, wartawan yang melihat pos Sarah. Beliau adalah seorang wartawan penyiasatan kanan di stesen televisyen TCN2 Australia, sedang mencari topik untuk program berita 60 Min Australia. Di bilik penyuntingan stesen itu, Jessica tidak dapat mengalihkan pandangannya dari pos Sarah. Pos Sarah berkata, "Ibu saya, yang didiagnosis hanya mempunyai baki masa yang singkat, jatuh sakit semasa kami sekeluarga bercuti ke Malaysia. Kami berharap semuanya akan baik-baik saja apabila ibu dibawa ke hospital di Malaysia, tetapi kami tidak pernah menyangka perkara itu akan berlaku." Kata-kata Sarah meluahkan kasih sayang yang mendalam dan perasaan berat terhadap ibunya. Pos itu dilampirkan dengan gambar kedua ibu bapanya tersenyum di bawah cahaya malam Kuala Lumpur, menunjukkan keinginan yang kuat untuk menikmati perjalanan terakhir ini. Apa sebenarnya yang berlaku kepada keluarga Sarah? Ini adalah kisah yang sangat berharga untuk dilaporkan. Jessica segera memutuskan untuk menghubungi Sarah. "Bolehkah saya menemu bual ibu Anda? Saya ingin tahu tentang penyakitnya dan apa yang berlaku di hospital semasa perjalanan." 3 hari selepas Jessica menghantar mesej, Sarah membalas dan bersetuju untuk ditemu bual. Dalam mesej itu, terdapat satu ayat yang mengejutkan Jessica. Stephanie juga bersedia untuk bekerjasama dalam temu bual ini. Apabila mengetahui bahawa Stephanie, ibu yang didiagnosis hanya mempunyai baki masa yang singkat, bersedia untuk ditemu bual, Jessica segera membawa pasukan penggambaran ke rumah Sarah di Sydney. Tetapi pada masa itu, Jessica tidak tahu bahawa kisah yang akan diceritakan oleh Stephanie mengenai pengalamannya di Malaysia akan menggemparkan dunia. Di ruang tamu yang sunyi, lampu merah kamera menyala. Jessica duduk berhadapan dengan Stephanie dan memulakan temu bual dengan nada suara yang lembut. "Bolehkah kita mulakan dari kisah sebelum perjalanan?" Stephanie menarik nafas panjang dan mula bercerita dengan pandangan yang sedikit kabur. Stephanie, berusia 50-an, menjalani kehidupan yang tenang bersama suaminya, Luke, di pinggir bandar Australia yang dikelilingi oleh alam semula jadi. Anak perempuan mereka, Sarah, telah berpindah keluar dan mereka berhubung pada hujung minggu. Rutin hariannya mula berubah apabila dia mula mengalami ketidakselesaan perut sekali-sekala. Pada mulanya, dia menyangka ia adalah gejala menopause atau keletihan kerja, tetapi ketidakselesaan perut Stephanie beransur-ansur menjadi kesakitan dan berat badannya terus menurun. Apabila Sarah pulang melawat selepas beberapa bulan, dia memandang ibunya dengan serius dan berkata, "Ibu sangat kurus." Apabila melihat pandangan anak perempuannya, Stephanie menyedari, "Saya membuat anak saya risau." Selepas itu, atas desakan Luke dan Sarah, Stephanie pergi membuat pemeriksaan di klinik kejiranan. Keputusan diagnosis yang diterima beberapa hari kemudian mengejutkan keluarga Stephanie. Tidak mungkin. Pemeriksaan yang lebih terperinci perlu dilakukan. Sijil diagnosis Stephanie menyatakan keperluan untuk pemeriksaan lanjut dan surat rujukan ke hospital besar yang terkenal. "Tidak mengapa, Stephanie. Ini mungkin hanya pemeriksaan keselamatan. Tetapi jika awak tidak selesa, saya akan ikut. Jangan risau." Malah Luke, yang cuba menenangkannya, menyembunyikan kebimbangan di matanya.
Dia memegang tangan Stephanie yang menggigil perlahan-lahan dan segera mula mencari nama hospital yang tertera dalam surat rujukan di internet. Stephanie pergi ke hospital besar yang dinyatakan dalam surat rujukan bersama Luke dan menjalani pemeriksaan terperinci. Beberapa hari kemudian, kedua-duanya kembali ke hospital dan menunggu dengan senyap di luar bilik pemeriksaan. Nama Stephanie dipanggil, tetapi wajah doktor yang bertanggung jawab kelihatan tegang. Kesunyian yang berat menyelubungi seluruh bilik pemeriksaan. Apa penyakit saya sebenarnya? Ketika Stephanie dan Luke berasa tidak selesa, kata-kata yang diucapkan oleh doktor pada saat berikutnya mengejutkan mereka. Tolong dengar saya dengan tenang, Puan Stephanie. Anda menghidap bara pankreas tahap 4. Malangnya, pembedahan mungkin sukar dilakukan. Pengumuman tiba-tiba dari doktor menyebabkan bilik pemeriksaan senyap serta-merta seolah-olah masa terhenti. Stephanie merasakan bunyi di sekelilingnya beransur-ansur hilang. Malah suara doktor kedengaran samar-samar seperti dari bawah air. Dia hanya sedar sedikit tentang kehadiran Luke yang duduk di sebelahnya. Tidak benar, bukan? Tahap 4 dan tidak boleh dibedah. Itu bermakna tidak boleh disembuhkan, bukan? Doktor menutup matanya dan mengangguk perlahan terhadap soalan Stephanie yang ditanya dengan suara serak. Saya minta maaf, bara pankreas berkembang dengan sangat cepat. Adalah sangat sukar untuk menyembuhkan tahap 4. Stephanie memahami maksud ayat ini, tetapi hatinya enggan menerima. Pikirannya tidak dapat mengikutinya. Hanya perkataan kematian yang timbul di otaknya, huruf demi huruf. Adakah terdapat kaedah rawatan yang boleh saya lakukan? Saya baru 50 tahun. Kami akan berusaha sedaya upaya, tetapi rawatan akan lebih menumpukan kepada melegakan gejala. Kami boleh mempertimbangkan kemoterapi, tetapi kesan sampingannya agak teruk dan sering mengurangkan kualiti hidup Anda dengan ketara. Semasa mendengar penjelasan doktor, air mata Stephanie mula mengalir di pipinya. Dia tidak dapat mengeluarkan sebarang bunyi. Luke memeluk belakang Stephanie perlahan-lahan dan berpaling kepada doktor, bertanya, "Doktor, berapa lama istri saya, Stephanie, boleh hidup?" Doktor berhenti seketika dan menjawab soalan Luke yang ditanya dengan harapan yang samar-samar. "Saya tidak boleh nyatakan dengan tepat. Mungkin 6 bulan, atau mungkin lebih pendek." Luke memegang tangan Stephanie di sebelahnya dengan erat, tetapi walaupun kehangatan itu tidak dapat meredakan kenyataan pahit ini. Sila gunakan masa yang tinggal dengan tenang, hanya kata-kata dokter yang bergema di bilik pemeriksaan. Bara pankreas dikenali sebagai kanser senyap yang sukar dikesan dan mempunyai kadar kelangsungan hidup 5 tahun yang sangat rendah kerana gejala seperti penurunan berat badan, kurang selera makan, dan ketidakselesaan perut sering bertindih dengan gejala penyakit umum menyebabkan ia sering dikesan terlalu lewat. Sejak hari itu, senyuman hilang dari rumah Stephanie. Apabila memikirkan hidup yang tinggal kurang dari 6 bulan, Stephanie kehilangan motivasi untuk hidup dan mula mengasingkan diri di rumah. Luke bimbang dengan keadaan istrinya, jadi dia membincangkan perkara ini dengan anak perempuannya. Apa yang boleh ayah lakukan untuk Stephanie? Ayah tidak tahan melihat dia begini. Sarah juga berfikir perkara yang sama. Saya mau ibu tersenyum sehingga saat terakhir, walaupun dia hanya boleh hidup 6 bulan lagi. Luke, yang cuba bersikap kuat di hadapan anak perempuannya, menitiskan air mata apabila bercakap tentang Stephanie. Sarah, yang melihat bapanya, cuba menahan air mata. Kedua-duanya memikul ketakutan kehilangan orang yang disayangi dengan kesakitan yang sama secara senyap-senyap. Pada masa itu, Sarah teringat perbualan yang pernah dia lakukan dengan ibunya beberapa hari sebelumnya. "Ibu, apa detik paling gembira dalam hidup ibu?" "Masa saya dan ayah berbulan madu di Malaysia. Makanannya sangat sedap dan orang Malaysia sangat baik. Saya harap suatu hari nanti kita boleh melancong ke Malaysia bersama-sama." Sarah ingat Stephanie pernah menceritakan kisah kenangan bulan madu dengan gembira. "Ayah, ibu ada cakapkan dia nak pergi Malaysia lagi? Kalau begitu, mari kita melancong ke Malaysia. Tetapi, bagaimana jika sesuatu berlaku semasa perjalanan? Bukankah berbahaya? Kita perlu cipta kenangan kita sendiri, ayah. Saya akan merancang agar ibu boleh melancong dengan tenang. Jika saya tidak melakukan apa-apa dan membiarkan ibu pergi, saya pasti akan menyesal." Luke dipujuk oleh anak perempuannya.
Sejak hari itu, dia dan Sarah mula merancang perjalanan dengan serius. Kita betul-betul akan pergi ke sana? Apabila Luke dan Sarah memberitahu rancangan perjalanan ke Malaysia, Stephanie menolak pada mulanya. Tetapi apabila melihat Luke dan Sarah duduk berbincang sehingga larut malam agar dia dapat melancong dengan selesa, hatinya mula lembut. Tidak, saya tidak boleh mati begini. Saya mahu mencipta kenangan terakhir bersama keluarga saya. Saya mahu pergi ke Malaysia. Dengan ini, Stephanie, Luke, dan Sarah, ketiga-tiganya memutuskan untuk melancong ke Malaysia untuk mencipta kenangan terakhir keluarga. Tetapi pada masa itu, tiada siapa yang tahu bahawa mereka akan menghadapi peristiwa penting seperti ini dalam perjalanan itu. Setelah mendapat kebenaran daripada doktor, keluarga Stephanie mengembara ke Malaysia untuk perjalanan terakhir. Setelah penerbangan yang panjang, ketiga-tiga mereka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Ibu penat dari penerbangan. Ada kedai kopi di sini, mari kita singgah sebentar. Atas cadangan Sarah, mereka singgah di sebuah kedai kopi di dalam lapangan terbang. Cahaya yang bersinar lembut dan kaki tangan Malaysia yang menyambut dengan senyuman yang lemah lembut. Sungguh tempat yang indah. Di ruang yang dipenuhi dengan unsur-unsur keanggunan timur, hati Stephanie berasa tenang. Masa yang lembut berlalu, seolah-olah ini bukan di dalam lapangan terbang. Selamat datang ke Malaysia. Teh tarik di sini sangat sedap. Jika ada sebarang soalan, Anda boleh bertanya kepada kami pada bila-bila masa. Apabila mendengar nasihat sopan dari kaki tangan Malaysia, Stephanie tersenyum tanpa disedari. Masa kita datang Malaysia dulu, kita pun minum teh tarik bersama-sama, Stephanie. Apabila semua orang merasai teh tarik dan pastry yang dicadangkan oleh Luke, Stephanie menghela nafas secara semula jadi. Rindunya. Sudah lama saya tidak merasa setenang ini. Keluarga Stephanie berbual tentang kisah lalu. Ia adalah masa yang membuat semua orang merasakan bahawa perjalanan seterusnya pasti akan menyeronokkan. Mereka menginap di sebuah hotel 5 bintang di Kuala Lumpur. Keesokan paginya, mereka melawat tempat pemandangan yang pernah mereka lawati semasa berbulan madu. Melihat ke bawah ke bandar yang dipenuhi dengan bangunan pencakar langit, terlalu banyak bangunan pencakar langit berbanding dahulu, kata Stephanie kepada Luke. Ya, waktu itu cuaca sangat baik. Kita juga nampak gunung di jauh. Ya, sejak itu, pemandangan yang kita lihat telah berubah, sama seperti diri kita. Selepas Sarah lahir, kita banyak bergaduh. Tetapi sekarang semuanya telah menjadi kenangan yang menyeronokkan dan gembira. Luke tidak berkata apa-apa. Hanya memegang tangan Stephanie perlahan-lahan semasa dia melihat pemandangan bangunan tinggi di Kuala Lumpur. Selepas itu, mereka berjalan-jalan di bandar Kuala Lumpur dengan santai dan keesokan harinya, mereka mengembara ke utara, ke Pulau Pinang. Menaiki kereta api pelancong ke Pulau Pinang adalah keputusan Luke semasa merancang perjalanan ini. Luke membaca majalah kesihatan popular Australia yang mencadangkan Pulau Pinang dengan harapan ia akan membantu memperbaiki keadaan Stephanie. Terima kasih, Luke. Saya terkejut sikit awak baca majalah kesihatan macam ni, kata Stephanie dengan sedikit terkejut kepada Luke yang kelihatan malu. Sebenarnya, saya dan Sarah buat keputusan bersama. Kami rasa tempat ini paling sesuai untuk ibu. Sarah yang berada di sebelah menepuk belakang Luke perlahan-lahan, seolah-olah berkata, kenapa awak beritahu? Seluruh keluarga dipenuhi dengan gelak tawa. Stephanie teringat kata-kata yang pernah Sarah katakan kepadanya ketika dia mengakui penyakitnya, ibu masih ada banyak kehidupan untuk dinikmati. Suara itu masih bergema di telinganya dengan senyap. Keesokan paginya, Stephanie dan Luke berjalan-jalan dengan senyap di taman penginapan. Pokok yang dijaga dengan baik, air yang mengalir dengan tenang, dan bau bunga tempatan. Suasana taman itu seolah-olah masa mengalir dengan sangat perlahan. Ketika Stephanie mendongak, dia melihat seorang wanita duduk di bangku taman dan memandang ke arah taman. Wanita itu memandang mereka dengan pandangan yang lembut dan bercakap dengan mereka dalam bahasa Inggris. Melihat Anda berdua, saya tidak dapat menahan diri untuk menegur. Saya dan suami saya juga sering berjalan-jalan di taman ini. Taman ini sangat cantik, bukan? Suami Anda tidak datang hari ini? Suami saya meninggal dunia akibat kanser beberapa tahun lalu. Sebelum dia meninggal, kami selalu datang untuk pemulihan di sini bersama-sama.
Nada suara yang menceritakan kisah ini tenang, tidak menunjukkan kesedihan, tetapi ada kehangatan, seolah-olah menghargai detik itu dengan berhati-hati. Wanita tempatan itu berkata bahawa dia pernah menjadi guru, dan selepas bersara, dia mengembara ke seluruh pulau bersama suaminya, dan penginapan ini adalah tempat istimewa bagi mereka. Apabila mendengar kisah itu, Stephanie berasa seperti dia melihat laluannya sendiri. Ini bukan kisah orang lain. Ini mungkin saya esok atau lusa. Apabila memikirkan ini, Stephanie mula menceritakan kisah hatinya sendiri. Sebenarnya, saya juga menghidap kanser dan didiagnosis hanya mempunyai baki masa yang singkat. Ketika Stephanie mendedahkan kebenaran, Luke di sebelahnya memegang tangannya perlahan-lahan. Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Tetapi Anda masih hidup sekarang. Oleh itu, jangan berputus asa dulu. Rasai angin hari ini, hidup bau bunga, nikmati setiap hidangan. Setiap hari pasti akan menjadi kekuatan untuk Anda." Kata-kata wanita Malaysia itu bergema dengan lembut, seolah-olah menyentuh bahagian terdalam hatinya. Terima kasih banyak-banyak. Dapat menikmati hari esok adalah perkara yang indah. Keluarga itu mengucapkan selamat tinggal kepada wanita tempatan itu dan menuju ke destinasi seterusnya. Tempat yang mereka pilih untuk menjadi penamat perjalanan adalah sebuah resort spa di Pulau Pinang yang boleh melihat pemandangan Bukit Bendera di jauh. Apabila melihat pemandangan Bukit Bendera yang hebat muncul dengan senyap, seolah-olah akan ditelan oleh langit biru, semua orang dalam keluarga terpegun sehingga tidak dapat berkata-kata seketika. "Ibu, ayah, cantik sangat." "Ya, saya tidak percaya ada pemandangan seperti ini." Pada saat berikutnya, ketika keluarga itu terpesona dengan pemandangan indah Bukit Bendera, peristiwa mengejutkan berlaku. Botol air Stephanie terlepas dari tangan dan jatuh ke tanah. Saat berikutnya, dia jatuh ke tanah seolah-olah kejang. "Ibu, ibu oke?" Tetapi Stephanie tidak menjawab panggilan Sarah. Dia memegang perutnya dengan kesakitan. Peluh sejuk muncul di dahinya. "Stephanie, awak kenapa? Ada sesiapa di sini?" Pada masa itu, seorang lelaki Malaysia yang berjalan lalu segera berlari ke arah mereka. "Jangan risau, Tuan. Ada kecederaan di mana-mana." Sarah meminta bantuan daripada lelaki itu dalam bahasa Inggeris yang dia ingat. "Maafkan saya, ibu saya menghidap kanser. Tolong panggilkan ambulans. Tolong." Lelaki Malaysia itu memahami keadaan itu dengan serta-merta. Stephanie segera dibawa ke klinik kecil tempatan. "Isteri saya, dia menghidap barah pankreas." Apabila memberitahu penyakit itu, suasana menjadi tegang serta-merta. "Barah pankreas tahap akhir?" Wajah doktor kelihatan tegang dan berhenti seketika sebelum berkata, "Kita perlu segera memindahkannya ke Pusat Perubatan Universiti Malaya di Kuala Lumpur." PPUM adalah institusi pakar kanser terkemuka, sangat dihormati oleh kaki tangan perubatan di dalam dan luar negara sebagai hospital yang mempunyai teknologi perubatan moden dan menjaga pesakit dengan teliti. "Stephanie, bertahanlah. Bertahanlah. Awak mesti selamat." Di dalam ambulans, Luke memegang tangan Stephanie erat sepanjang perjalanan. Apabila tiba di hospital, Stephanie segera dibawa ke bilik pemeriksaan. Luke dan Sarah hanya boleh menunggu dengan senyap dan berdoa untuk keajaiban berlaku sambil melihat jarum jam bergerak perlahan. Kira-kira 3 jam kemudian, kedua-duanya dipanggil masuk ke bilik pemeriksaan. Doktor bercakap dengan mereka dengan nada suara yang positif, "Puan Stephanie selamat. Keadaannya stabil. Tetapi dia perlu dirawat di hospital dan menjalani pemeriksaan terperinci tambahan." Kata-kata ini melegakan kedua-duanya, tetapi kebimbangan masih ada sedikit. Tetapi selepas itu, apa yang berlaku di hospital akan mengejutkan keluarga Stephanie. Stephanie perlahan-lahan membuka matanya. Apa yang muncul di pandangannya adalah siling bilik pesakit yang bersih. Badannya berasa ringan, seolah-olah kesakitan yang teruk itu hanya ilusi. "Anda sudah bangun? Anda akan baik-baik saja." Seorang wanita Malaysia di sebelah Stephanie bercakap dengannya dalam bahasa Inggris. Apabila Stephanie mendongak dengan terkejut, wanita Malaysia itu tersenyum kepadanya. "Anda pasti sangat bimbang kerana berada di negara asing, tetapi ini adalah hospital yang sangat baik. Jangan risau." Semasa berbual dengan wanita itu, Stephanie mengetahui bahawa dia juga seorang pesakit kanser. "Saya dikesan menghidap bara usus besar peringkat awal dari pemeriksaan kesihatan tahun lepas,
Tetapi semalam saya berjaya dibedah dan akan keluar hospital. Saya sangat bimbang kerana saya mempunyai anak kecil, tetapi saya sembuh kerana hospital ini. Stephanie terkejut dengan kata-kata wanita Malaysia itu. Di Australia, akses ke hospital untuk pesakit kanser adalah terhad. Bergerak antara beberapa hospital dari diagnosis hingga rawatan adalah perkara biasa. Stephanie terkejut kerana terdapat hospital yang mempunyai kemudahan lengkap dan menjaga mental setiap pesakit dengan teliti seperti ini. Sistem perubatan Malaysia sungguh maju. Stephanie bergumam dalam hati dan menarik nafas panjang. Saya berasa sedikit lebih tenang. Keesokan paginya, Stephanie, Luke, dan Sarah dipanggil masuk ke bilik pemeriksaan. Mereka duduk berhadapan dengan doktor dengan wajah yang tegang. Dr. Izwan bin Abdullah menarik nafas panjang dan memilih perkataan dengan berhati-hati. Saat berikutnya, keluarga Stephanie terkejut dengan kata-kata doktor. Tolong dengar saya dengan tenang. Keputusan pemeriksaan telah keluar. Stephanie memegang tangan Luke erat-erat. Tolong yakinlah, Anda tidak menghidap kanser. Tidak menghidap kanser? Apa maksudnya? Semua orang dalam keluarga memandang antara satu sama lain seolah-olah ini adalah gurauan. Doktor, tapi saya sudah diperiksa. Dokter di Australia kata saya menghidap bara pankreas dan hanya tinggal 6 bulan. Doktor, saya dengar sendiri istri saya menghidap kanser tahap akhir dan hanya tinggal masa yang singkat. Keluarga Stephanie keliru dan cuba memahami keadaan dari pendedahan mengejutkan dokter. Tolong bertenang dahulu. Seperti yang saya katakan, Puan Stephanie berkemungkinan menghidap penyakit autoimun pankreatitis, kejutan, kekeliruan, dan harapan bercampur baur. Stephanie tidak dapat memahami keadaan sepenuhnya dengan serta-merta. Dia ingin percaya tetapi tidak berani. Dokter, Izwan melihat keadaan Stephanie dan perlahan-lahan menjelaskan bahawa AIP adalah penyakit yang sangat jarang berlaku. Sistem imun badan menyerang pankreas, salah sangka sebagai musuh, gejala akan hampir sama dengan bara pankreas. Sakit perut, penurunan berat badan, dan tahap penanda kanser dalam darah juga akan meningkat. Oleh itu, sukar untuk dibezakan dari bara pankreas. Lebih teruk lagi, keradangan akan kelihatan seperti ketulan kanser dalam pemeriksaan CT atau MRI, menyebabkan ia sering didiagnosis salah sebagai kanser. Diagnosa muktamad memerlukan ujian darah untuk mengukur antibodi yang dipanggil IgG4 dan pemeriksaan terperinci di peringkat sel dengan endoskopi yang merupakan penyakit yang memerlukan masa dan berhati-hati untuk didiagnosis. Tetapi di sini, di Malaysia, sistem ini sudah tersedia. Steroid sangat berkesan dalam merawat penyakit ini dan kini ia sudah mula menunjukkan kesan. Apabila mendengar kata-kata ini, tekanan berat di bahu Stephanie dilepaskan serta-merta. Saya akan selamat, bukan? Apabila mendengar soalan ini, air mata yang Luke dan Sarah cuba tahan mengalir keluar. Apabila melihat kedua-duanya, Stephanie merasakan penglihatannya kabur. Perasaan yang telah lama tertekan menjadi air mata yang tidak berhenti mengalir. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak doktor. Keluarga Stephanie terus mengucapkan terima kasih kepada doktor. Tuan-tuan, tolong angkat kepala. Saya tidak melakukan apa-apa. Orang yang patut Anda ucapkan terima kasih adalah suami dan anak perempuan Anda. Walaupun perkara ini mengejutkan, Puan Stephanie yang cuba berjuang untuk hidup adalah kerana dua orang yang berada di sisinya dan memberi sokongan, bukan? Anda mempunyai keluarga yang baik yang saling membantu. Sila jaga antara satu sama lain dengan baik selepas ini. Kata-kata ini menyebabkan seluruh keluarga berpelukan, bersyukur atas keajaiban untuk hidup. Selepas itu, doktor menyediakan sijil diagnosis dan surat rujukan dalam bahasa Inggeris agar rawatan dapat diteruskan dengan lancar apabila mereka kembali ke negara asal. Keluarga Stephanie dibenarkan keluar hospital pada hari itu. Keesokan paginya, mereka menaiki penerbangan kembali ke Kuala Lumpur. Di dalam pesawat menuju ke Kuala Lumpur, pemandangan Bukit Bendera muncul di luar tingkap sekali lagi. Kali ini, Stephanie melihat gunung yang indah itu dengan senyuman, bukan air mata. Apabila kembali ke negara asal, Stephanie segera membawa sijil diagnosis dan surat rujukan dari Malaysia untuk berjumpa dokter yang merawatnya. Dokter itu membaca laporan bahasa Inggeris yang dihantar dari PPUM dan menghela nafas perlahan.
Ini adalah maklumat yang sangat berharga. Ketepatan diagnosis sangat tinggi sehingga mengejutkan. Biopsi tambahan dan pemeriksaan imej yang dijalankan di Australia juga mengesahkan keputusan diagnosis, sama seperti penilaian Doktor Malaysia, AP. Stephanie terkejut sekali lagi bahawa hasilnya sepadan dengan penjelasan terperinci Doktor Malaysia. Selepas itu, rawatan steroid menunjukkan hasil yang menakjubkan. Sebulan kemudian, kesakitan hilang dan berat badan mula meningkat. Perasaan untuk hidup kembali perlahan-lahan tetapi pasti. Kemungkinan berulang bukan sifar. Kami akan melakukan pemeriksaan berkala selepas ini. Apabila mendengar kata-kata ini, Stephanie menutup matanya, memikirkan masa yang dia habiskan di hospital di Malaysia. Perubatan Malaysia bukan sahaja merawat penyakit. Saya merasakan niat yang teguh untuk melindungi kemanusiaan. Stephanie mempunyai perasaan seperti itu atas sebab di Australia, sistem pemeriksaan kesihatan tahunan warga negara masih belum sempurna berbanding dengan negara maju. Kadar pengesanan kanser pada peringkat awal tidak tinggi. Selain itu, berbanding dengan Malaysia, banyak hospital sering kurang mengambil berat tentang privasi pesakit dan penjagaan mental. Tetapi di hospital Malaysia, ia berbeza. Jarak antara katil pesakit, tahap suara jururawat, tahap pandangan jururawat semasa menerangkan, pilihan perkataan dalam penerangan, semuanya dipenuhi dengan sikap yang melindungi maruah manusia. Semasa saya bimbang sehingga hampir jatuh, semua jururawat tidak pernah bercakap dengan suara yang kuat kepada saya. Semua orang hanya berkata, "Anda akan baik-baik saja," dan berdiri di sisi saya dengan senyap. Stephanie memberitahu Jessica melalui kamera bahawa dia berasa bersyukur sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sebelum kamera berhenti, Jessica bertanya, "Saya benar-benar gembira untuk Anda. Dalam perjalanan ini, Anda telah bertemu dengan ramai orang Malaysia. Apa perkara yang paling membuat Anda terkesan?" Stephanie senyap seketika dan perlahan-lahan berkata, "Jika saya tidak pergi ke Malaysia pada masa itu, jika Luke dan Sarah tidak mendesak saya hanya boleh bersedia untuk mati. Tetapi sekarang, saya rasa dari hati yang saya mahu cuba sedaya upaya untuk hidup bersama keluarga saya sehingga akhir." Selepas temubual ini, Jessica segera menerbitkan dokumentari bertajuk Kehidupan yang Diselamatkan oleh Perubatan Malaysia. Dalam siaran itu, program itu membentangkan kepentingan diagnosis kedua dan kekuatan perubatan Malaysia yang menjaga kemanusiaan dengan teliti. Selepas siaran, sambutan tersebar ke seluruh dunia dengan pantas. Media sosial dipenuhi dengan reaksi orang yang terkesan dari seluruh dunia. Apabila mendengar dia tidak menghidap kanser, saya berasa lega seolah-olah ia adalah kisah saya sendiri. Hospital Malaysia mengambil berat walaupun tentang aspek mental. Saya terkesan dengan budaya Malaysia dan perubatan hospital yang sopan dan prihatin seperti ini. Saya berharap perubatan yang mengutamakan pesakit sebagai seorang manusia seperti di Malaysia akan tersebar ke seluruh dunia. Ini adalah kali pertama saya menyedari kepentingan diagnosis kedua. Kisah keajaiban yang ditemui oleh wanita Australia yang didiagnosis hanya mempunyai baki masa yang singkat di Malaysia sedang mempersoalkan kita. Apakah perubatan dan apakah hidup dengan bermaruah? Cuba buka hati Anda dan dengar suara orang di sekeliling Anda. Mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sana juga. Terima kasih kerana menonton hari ini. Jika Anda mempunyai sebarang perasaan tentang kisah ini, sila beritahu kami di ruangan komen. Jika Anda suka, sila tekan subscribe dan like. Jumpa lagi dalam video seterusnya.